Semenjak dari penjajahan Inggeris di Tanah Melayu, sistem pendidikan negara adalah tidak seragam yang mempunyai pelbagai aliran iaitu pendidikan Melayu, pendidikan Cina, pendidikan India dan pendidikan Inggeris. Menjelang kemerdekaan, kesedaran timbul untuk membentuk satu aliran pendidikan kebangsaan. Dasar pendidikan kebangsaan dibentuk dan dilaksanakan adalah untuk menggantikan sistem pendidikan penjajah. Dasar pendidikan kebangsaan lahir dari Penyata Razak 1956 dan seterusnya dimaktubkan dalam Ordinan Pendidikan 1957. Laporan Rahman Talib 1960 digunakan untuk memperkemaskan Ordinan 1957 dan Dasar Pendidikan Kebangsaan kemudian dimaktubkan dalam Akta Pendidikan 1961. Sebuah jawatan kuasa kabinet telah ditubuhkan untuk mengkaji semula dasar pendidikan yang bertujuan untuk memperbaiki pelaksanaannya supaya matlamat untuk melahirkan satu masyarakat yang bersatu padu dan berdisiplin serta memenuhi keperluan tenaga rakyat yang terlatih bagi mencapai pembangunan negara. Dan seterusnya, laporan jawatan kuasa ini telah diterbitkan. Kurikulum yang dilaksanakan pada hari ini adalah berdasarkan kepada falsafah pendidikan negara yang dinyatakan sebagaimana berikut. Seterusnya, rasional. Sistem pendidikan di zaman penjajahan telah berkembang tanpa mengambil kira kepada keperluan pembangunan, pembentukan identiti kebangsaan dan perpaduan negara. Sistem pendidikan berkenaan mengekalkan tumpuan taat setia rakyat pendatang dan keturunan mereka kepada negara asal mereka dan menekan semangat pembangunan rakyat tempatan. Sistem ini mungkin sesuai dengan tanah Melayu yang terjajah, tetapi apabila tanah Melayu sudah merdeka, ia didapati tidak lagi sesuai. Oleh itu, langkah-langkah diambil bagi menggubal satu sistem pendidikan kebangsaan yang sesuai untuk negara yang merdeka dan mempunyai matlamat sendiri. Terdapat 4 objektif dasar pendidikan kebangsaan menurut Malaysia 2002. Yang pertama ialah berdasarkan seperti mana dalam pendahuluan Akta Pelajaran 1961. Yang kedua ialah melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Yang ketiga ialah melahirkan insan yang berilmu dan berakhlak. Dan yang keempat ialah memberi sumbangan kepada keharmonian dan kemakmuran masyarakat. Dalam usaha mencapai matlamat dasar pendidikan kebangsaan, pelbagai langkah-langkah dan strategi telah disusun. Apakah strategi dan pelaksanaan dasar pendidikan kebangsaan? Yang pertama ialah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Yang kedua ialah mewujudkan satu kurikulum dan peperiksaan yang sama. Yang ketiga ialah memperkenalkan KBSR dan KBSM. Seterusnya yang keempat ialah menggalakkan perkembangan yang baik dalam bidang co-curriculum dan bersatu padu. Yang kelima ialah melincingkan tata cara pengurusan pendidikan. Yang keenam ialah meningkatkan mutu pendidikan.
Yang ketujuh, mengadakan peluang pendidikan asas selama 9 tahun. Yang ke-8 ialah mendemokrasikan pendidikan dari segi peluang dan mutu. Yang ke-9, menyediakan pendidikan rendah mengikut kurikulum baru sekolah rendah KBSR dan kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM. Seterusnya, yang ke-10 ialah meluaskan pendidikan teknik dan vokasional. Dan yang ke-11, mempelbagaikan dan membanyakkan kemudahan pendidikan di peringkat universiti. Yang ke-12 ialah mempertingkatkan pendidikan kerohanian, moral dan disiplin. Yang ke-13, menjadikan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai mata pelajaran wajib dan memberi peluang yang sempurna kepada bahasa Tamil dan bahasa Cina. Yang terakhir ialah menggalakkan aktiviti co-curriculum yang memupuk disiplin seperti kadet tentera, kadet polis dan lain-lain. Dasar pendidikan kebangsaan juga dilaksanakan dengan mengada dan memperkembangkan tenaga pengajar yang terlatih dan juga mendirikan sekolah-sekolah selaras dengan pertambahan kanak-kanak. Di Kementerian atau Jabatan Pendidikan pula, beberapa bahagian dan jawatan kuasa yang meliputi perkara-perkara yang dibangkitkan oleh Dasar Pendidikan Kebangsaan telah ditubuhkan atau diperkuatkan bagi memastikan tercapainya hasrat dasar pendidikan ini. Di antaranya termasuklah penubuhan seperti di bawah yang berikut. Seterusnya, kita akan membincangkan apakah pencapaian dasar pendidikan kebangsaan. Yang pertama ialah bahasa Melayu telah dikuasai oleh kebanyakan generasi muda tanpa mengira kaum. Korang satu question dalam bahasa Cina. Kalau boleh, korang balas dalam bahasa Melayu. 这些美女 and 我们第一个问题是 你们在欧洲做什么？ Kami kat Wanyu jumpa dan makan ais. Makan ais. 吃冰 Ais kacang. 吃冰 ais kacang. Ais bersama-sama. Kita satu Malaysia. Dan yang kedua ialah penggunaan bahasa Melayu yang meluas telah berjaya memupuk semangat perpaduan dan integrasi dalam kalangan masyarakat kaum dengan adanya sekolah kebangsaan. Usaha memupuk integrasi dan perpaduan kaum paling sesuai dilakukan di peringkat prasekolah dan sekolah rendah. Itu kata Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Di mana Perdana Menteri berkata, tanggungjawab itu bukan sahaja mahu dicapai melalui kurikulum, malah perlu digalas pengurusan sekolah dan masyarakat keseluruhan. Katanya integrasi perpaduan di kalangan murid harus dididik sejak prasekolah, namun peringkat sekolah rendah paling berkesan. Katanya, oleh kerana sekolah rendah mengambil masa 6 tahun, maka didikan integrasi itu cukup berkesan jika dibuat dalam tempoh 6 tahun itu, iaitu tahun 1 hingga tahun 6. Beliau berkata demikian dalam ucapannya ketika merasmikan Hari Sukan dan Olahraga Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Yoh Seng di Hutan Melintang, Bagan Datuk hari ini. Dasar pendidikan kebangsaan sememangnya dapat menampung keperluan-keperluan negara buat masa ini dan masa depan. Selaras dengan hasrat negara untuk mencapai tahap negara perindustrian, adalah penting rakyatnya diberikan pendidikan secucuk dengan keperluan-keperluan swasta bagi bidang-bidang tertentu seperti pengeluaran, pelancongan, perkhidmatan dan sebagainya.
itu, dasar ini bukan sahaja dapat memenuhi keperluan tenaga manusia dari segi jumlah tetapi juga dari segi kualiti. Dasar ini seharusnya dapat menggalakkan lebih ramai rakyat yang terlibat secara aktif dalam bidang keusahawanan dan tidak bergantung semata-mata kepada kerajaan untuk mencari kerja. Ini adalah selaras dengan dasar kerajaan semasa yang menekan penyertaan swasta secara aktif.